Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, bertemu lagi kita dalam pertemuan Majlis Al-Dhakhirah Al-Musharrafah. Kita sudah di pengajian yang telah lalu mengambil sedikit sebanyak daripada maklumat dan juga ilmu yang berkaitan dengan sirah Nabi SAW yang wajib dan harus bagi setiap orang mukmin itu mengetahui yang khusus, yang tertentu, yang penting berkenaan dengannya. Ada perkara yang wajib berkenaan dengan Islam yang berkenaan, dan ada yang wajib dari segi Islam, ada wajib berkenaan ataupun dari segi iman. Ada yang wajib mengetahuinya dari segi mahabbah, cinta, dan juga wala kita, sokongan kita, penyerahan kita, dan juga segala yang apa yang kita miliki untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita dah belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunannya, isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, anak-anak beliau. Kemudian kita berpindah daripada ke arah hijrahnya, bilakah dibangkit baginda sallallahu alaihi wasallam, dan habis kita bincangkan tentang bab sirah Rasulullah SAW. Pada hari ini, pada kali ini, kita meneruskan pembacaan kita di dalam bab yang baru yang berkenaan dengan pengetahuan kita dari segi bab akidah tentang malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maklumat yang pertama yang perlu kita tahu bahawasanya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada bilangannya. Sangat luas untuk kita kira, dan tidak cukup tangan, tidak cukup kalkulator mungkin untuk mengira seluruh para malaikat, yang mana setiap hari akan ada malaikat baru. Setiap hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan Allah ciptakan malaikat ratusan ribu. Kalau tidak ribu-ribuan, ratusan ribuan yang masuk bertawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini ialah rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ini dikira sebagai bait. Kaabah itu kalau di dunia, di langit pula ialah dipanggil Baitul Ma'mur, sejajar dengan tempat adanya Baitul Kaabah. Di situ kata baginda sallallahu alaihi wasallam akan masuk setiap hari puluhan, ratusan, ribuan, ratus ribuan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan yang baru. Subhanallah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, kata Allah, tidak ada yang mengetahui tentera-tentera Allah di kalangan malaikat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita orang yang beriman, paling kurang kita wajib ketahui 10 malaikat. Makna kita ketahui ini ialah apabila disebut malaikat-malaikat yang kita akan belajar ini, maka kita tidak ingkari kewujudannya, tidak kita ingkari mereka ini dari kalangan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kita ingkari mereka ini diciptakan daripada cahaya, mereka ini tidak makan dan tidak minum, dan mereka ini juga kita percaya tidaklah mempunyai jantina. Itu antara iman kita dengan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai yang telah baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah sebutkan dalam Al-Quran berkenaan dengan malaikat. Yakhafuna rabbahum yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, dalam surah An-Nahl. Jadi malaikat-malaikat ini yang kita akan sebutkan sebentar lagi, 10 malaikat, dan juga kerja-kerja mereka, tugasan yang telah Allah berikan. Mereka ini, subhanallah, perlu kita ketahui, dan sekaligus sebaik-baiknya kita hafal nama-nama ini. Sebaik-baiknya kita menghafal supaya senang untuk kita mengistihdharkan kembali, mengingat kembali tentang mereka, dan juga nanti yang kita akan sebutkan sedikit sebanyak tentang mereka, kerja dan juga amalan mereka. Baik, itu maklumat khusus tentang malaikat. Yang pertama, bahawasanya mereka ini adadun, suatu bilangan yang tidak akan dapat kita hitung, yang tidak diketahui kecuali Allah. Nas daripada Al-Quran sendiri
Yang kedua, mereka ini malaikat. 10 yang wajib kita ketahui, bermakna bila kita disebut ataupun kita terdengar ataupun bila ditanya, kita sudah tahu malaikat ini ialah malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sifat-sifat mereka ini ialah sifat-sifat yang pembezaan antara kita dengan orang yang pendapat ataupun sangkaan ataupun falsafah ataupun khayalan orang-orang yang bukan muslim, yang bukan mukmin, yang bukan daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Mereka juga orang-orang kafir juga, mereka ini ada malaikat. Mereka pula ada juga tanggapan, pendapat, falsafah, khayalan mereka tentang malaikat, angel. Tapi yang membezakan antara kita dengan mereka ialah sifat-sifat malaikat yang telah Allah dan juga baginda SAW sebutkan. Baik, katanya di sini, Bismillahirrahmanirrahim, para malaikat yang wajib kita ketahui, yang diketahui. Dia kata ada 3 ciri sifat malaikat yang membezakan antara pendapat ataupun iman kita ataupun maklumat kita dalam Islam dengan yang lain. Para malaikat adalah makhluk yang pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada cahaya. Ini yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk ini daripada sesuatu perkara itu kun fayakun. Tetapi base daripadanya itu, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan daripada sesuatu itu, Allah keluarkan daripadanya makhluk yang lain. Subhanal Khaliq. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ada menjadikan makhluk itu daripada cahaya, iaitu para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang Allah ciptakannya keluar daripada api, seperti yang kita tahu, daripada kalangan syaitan, daripada kalangan iblis, daripada kalangan jin-jin yang jahat. Ada yang diciptakan daripada tanah, dan tanah ini pun bermacam-macam. Daripadanya keluarlah bangsa-bangsa dan juga kulit-kulit yang berlainan. Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sesuatu itu daripada sesuatu yang lain. Bangkai, subhanallah, keluar kemudian ulat-ulat. Dan juga bagaimana kuman, perkara yang tidak dapat dilihat daripada mata kasar, Allah ciptakan daripada sesama mereka, sel-sel yang membiak daripada yang lain. Kuman dan bakteria, dan subhanallah, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ghair sabiq mithluh, yang tidak ada rekaan ataupun ciptaan contoh sepertinya. Manusia kalau nak ciptakan sesuatu mesti ada sampel sebelumnya, baru dia boleh create. Nak cipta kapal terbang, baru terlintas nak cipta kapal terbang, orang yang pertama terbang ataupun cipta kapal terbang, dia kena tengok dulu burung-burung yang terbang, macam mana dia punya fizia, ada fizik dia, macam mana terbang dan sebagainya. Wahakadha. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala khalaqa min adam, menciptakan daripada tidak ada apa-apa. Itu yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya. Jadi bila mana diciptakan daripada cahaya, tidak adalah berebut, tidak ada zahmah. Kita satu bilik ada banyak lampu, tak ada kita katakan sesak, semuanya itu cahaya. Begitu jugalah malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tiada jantina lelaki maupun wanita. Malaikat ini tiada jantina lelaki maupun wanita. Kalau kita lihat orang-orang yang bukan Muslim, dikhayalkan kepada kita umat Islam, kepada anak-anak kita dalam movies, dalam kartun, malaikat ini daripada perempuan. Wa'iyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Itu semuanya daripada Israiliyat, itu semuanya daripada ahli kitab yang sebelum ini, daripada Yahud, daripada Nasrani. Yang ketiga, tidak berkeinginan makan, minum atau tidur, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan mereka ini tidak ada syahwat dan kepentingan sesuatu untuk fill diri mereka ataupun untuk penuhkan diri mereka ataupun rasa lapar atau rasa penat mereka ini. Terus membuat kerja mereka begitu. Tidak ada penat, tidak ada apa, tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu rehat. Radhiyallahu alaihimussalam, alaihimussalatu wassalam ala wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Kemudian wajibu hifdz asma'i 10. Dia kata di sini wajib malaikat ini kita ketahui, malaikat yang wajib diketahui itu ada 10. Yang pertama ialah Jibril alaihi salam. Masya-Allah, Jibril alaihi salam, alaihi salatu wassalam, ialah kerjanya sebagai pembawa wahyu. Pembawa wahyu yang mana turun dan naiknya, menerima daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menyampaikannya kepada rasul-rasul yang lain, itu daripada perantaraan Jibril alaihi salam. Kisah Jibril alaihi salam sangat panjang dan banyak teladan, hatta perkara yang boleh kita ambil daripada Jibril alaihi salam, banyak perkara khususnya beliau dengan sahabat karibnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
banyak perkara yang berlaku antara Sayyidina Jibril dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita kaji dan juga cuba kita baca tentangnya. Kemudian yang kedua, Mikail alaihi salam. Sayyidina Mikail alaihi salam ialah penjaga rezeki dan hujan yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakil gedung-gedung rezeki dan anugerah di dunia ini, di alam ini, di alam makhluk, sama ada manusia, jin, haiwan, hatta perkara-perkara tumbuh-tumbuhan. Rezeki-rezekinya itu, rezeki ini dibahagi-bahagikan ialah daripada yang wakilnya itu ialah daripada Mikail alaihi salam. Dan juga hujan, hujan yang turun semuanya itu daripada sukatan yang telah ditakdirkan oleh Allah dan diwakilkan kerajaan itu kepada Mikail alaihi salam. Kemudian yang ketiga, Israfil alaihi salam. Sayyidina Israfil alaihi salam, beliau ini ditugaskan sebagai meniup sangkakala, sur, wa nufikha fis suri nafkhatan wahidah, yang mana pada akhir zaman nanti, bila mana Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan kiamat akan berlaku, yang memusnahkan segala-galanya, yang Allah sebutkan idza syamsu kuwirat, bila mana nanti matahari itu akan dilipat. Subhanallah. The syamsu kuwirat wa idza nujumu qadarat wa idza jibalu suyirat, gunung ganang akan diterbangkan, langit-langit nanti akan dihempaskan. Itu ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Sayyidina Israfil alaihi salam meniup sangkakala, yang mana lubang-lubang sangkakala itu, trompet itu, lubang-lubangnya itu ialah mengikut bilangan ruh-ruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Telah datang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya di zaman Musa alaihi salam sudah diletakkan trompet itu di atas hujung bibir ataupun sebagai kiasan bentuk mereka ini, tetapi Rasulullah mengkiaskan bagaimana dekatnya hari kiamat itu sudah mula iltaqama Israfil as-sur, yang mana Israfil sekarang ini sudah meletakkan sangkakalanya itu seakan-akan di mulutnya, sudah ready dan sedia untuk meniupnya, bermakna hari kiamat itu semakin hampir. Baik, kemudian itu sangkakala, tiupan sangkakala ini akan berbunyi dua kali. Yang pertama untuk musnahkan segalanya, untuk matikan segala-galanya. Seluruh yang mati dicabut nyawanya akan kembali nanti apabila ditiupkan sangkakala yang kedua, maka pulanglah roh setiap daripada makhluk itu ke tempatnya pada tiupan yang kedua. Yang keempat, Izrail alaihi salam. Izrail alaihi salam, kita sudah tahu bahawasanya Izrail ialah tugasannya mencabut nyawa. Allah mencabut nyawa yang telah ditakdirkan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dicabutnya. Ada beberapa hadis yang mana ianya datang memberitahu kepada kita bahawasanya Izrail ini akan menziarahi setiap makhluk-makhluk itu. Ada riwayat mengatakan 3 kali setiap hari, ada mengatakan 5 kali setiap hari, iaitu mengikut bilangan salat 5 waktu. Setiap yang bernyawa akan diziarahinya. Bila keluar nama kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala yastaqdimun wa la yastakhirun, maka tidak akan diganjakkan sesaat, maka tidak akan didahulukan satu saat. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran bahawasanya Izrail ini juga malaikat maut ini mempunyai tentera-tenteranya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Izrail, setiap malaikat itu ada tentera di bawahnya. Musyrifnya ada, leadernya di bawahnya itu. Begitu di antaranya malaikat maut iaitu Izrail alaihi salam, di bawahnya itu ada tentera-tenteranya. Subhanallah. Nah, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna. Rusuluna jamak, ramai. Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allah. Subhanallah. Kemudian yang kelima yang wajib kita ketahui, Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ialah dua malaikat yang kerjanya itu dua. Ada sebagian mengatakan malaikat itu dua, nama seorang tu Munkar, ada satu namanya Nakir. Ada yang mengatakan dia dua malaikat tapi kerja ini tu. Kerja itu ialah menyoal mayat di dalam kubur, soalan amalan dia yang baik ataupun tidak baik. Soal menyoal mayat tentang perkara-perkara yang asas dalam agama. Tetapi subhanallah,
perkara-perkara yang kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW yang akan ditanyanya ialah tentang man rabbuka, siapakah Tuhan kamu, siapakah Rasul kamu, apakah agama kamu. Jadi soalan-soalan ini ialah soalan-soalan yang kecil untuk kita jawab, tetapi bukanlah jawapannya itu dengan hafalan. Tidak, jawapannya itu ialah dengan iman, sebagaimana kita ini beriman dengan Tuhan, Rasul dan juga Quran, dan juga kita ini berpegang dengan Islam, agama kita. Itulah cara kita menjawabnya nanti. Jadi betapa besar pun pengajian seseorang, sijil berapa banyak pun dia ada, nanti di dalam kubur yang akan disoal ialah pertanyaan anak-anak kecil, pertanyaan basic agama. Tapi jawapannya itu bukan dengan study, bukan dengan hafal, bukan dengan apa, tetapi dengan kadar amalnya kita, dengan sticknya kita itu kepada perkara-perkara ini. Semoga Allah SWT memperkuatkan, mempersemaikan iman, insya-Allah. Kemudian yang ketujuh dan ke-8, Raqib dan Atid. Raqib dan Atid ialah sebagaimana yang pendapat ramai di kalangan ahli sunnah mengatakan Raqib dan Atid ini bukanlah seorang itu nama Raqib dan yang lain bernama Atid, tetapi kedua-duanya itu bernama Raqib dan Atid. Bukan nama sifatnya. Raqib ini yang melihat. Jadi mereka ini yang menulis buku catatan amalan baik dan jahat yang berada yang bersama dengan kita. Setiap bayi yang keluar, yang lahir apabila sudah baligh, diwakilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sudah baligh, sudah akan bertanggungjawab dengan atas dirinya, dihantarkan malaikat Raqib dan Atid. Beliau akan memeriksa, akan bersama dengan kita selama-lamanya sehingga kita ini meninggal dunia. Subhanallah. Itu Raqib dan Atid, kerjanya menulis buku catatan amalan baik dan amalan jahat. Jadi penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita berseorang diri dalam bilik. Kadang-kadang kita takut, syaitan, takut akan buat maksiat kerana ada bisikan syaitan. Ketahuilah bersama dengan kita juga dalam bilik itu ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah daripada cahaya, ialah orang ataupun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia. Kita duduk dengan orang-orang yang mulia kalau kita merasainya, kalau kita mengistihdharkannya. Baik. Kemudian yang terakhir 9, sebelum terakhir yang nombor 9 ialah Ridwan alaihi salam, iaitu penjaga syurga. Syurga, semoga kita menjadi penghuni syurga insya-Allah, seluruh kita dan juga orang-orang yang kita kasihi. Malaikat Ridwan inilah yang akan membuka syurga nanti di hari akhirat, dan orang yang pertama yang akan dibukakan untuknya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat yang awal yang akan masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum umat-umat yang terdahulu. Subhanallah. Dan yang terakhir malaikat Malik. Malaikat Malik itu ialah malaikat penjaga neraka yang mempunyai askar-askarnya yang bernama Zabaniyah. Askar-askarnya statusnya itu dinamakan, ataupun kerja ataupun mereka punya pangkat itu dinamakan Zabaniyah, yang mu'adzab wa'iyadzubillah tabaraka wa ta'ala orang-orang hamba-hamba al-mukallafin yang di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini tidak digolongkan dengan orang-orang yang mendengar pekikan orang-orang di dalam neraka atau mendengar suara neraka, kerana neraka ini mempunyai suara. Wa idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Orang-orang nanti di hari akhirat ada yang mendengar daripada neraka itu taghayyuzan, kemarahan, nafira. Wa yadzubillah tabaraka wa ta'ala. Insya-Allah semoga kita ini bersama dengan orang-orang salihin, bersama dengan malaikat-malaikat yang muqarrabin. Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala ini itu ramai. Semoga kita insya-Allah bersama dengan mereka. Semoga kita rapat dengan makhluk Allah yang mulia ini, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sama bersama dengan kita. Dan kadang-kadang perkara-perkara yang terbisik dalam hati kita untuk melakukan kebaikan, sesungguhnya itu kata Nabi SAW ialah lammah minal malak. Kata baginda SAW yang membisikkan kepada kita ke arah kejahatan, wa'idzubillah, ialah lammatun minasyaitan, bisikan, pukulan, teguran daripada syaitan. Adapun apabila terbisik untuk melakukan kebaikan, itu lammatun minal malak, satu teruguran, suatu sokongan, dorongan daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Perlu juga
di samping kita ini tahu syaitan itu bersama dengan kita, tahulah kita bahawa istihdarlah benar-benar bahawa malaikat itu juga bersama dengan kita, makhluk Allah yang besar, yang mulia. Sehingga kan orang-orang salihin ini, mereka ini sangat menghadiri dengan malaikat, menghadirkan diri mereka dengan malaikat. Ada di kalangan mereka yang sebelum masuk ke dalam tandas, dia akan bentangkan ridaknya di tepi tandas itu dan mengatakan, wahai malaikat Tuhanku, duduklah di sini sebentar, hamba ingin masuk ke dalam tandas. Subhanallah, kerana tandas tidak dimasuki oleh malaikat-malaikat yang mulia. InsyaAllah kesempatan yang akan datang kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Dhakhirah Musyarrafah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.